A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya Jawatankuasa Solat Jumaat Surau, Jawatankuasa Karyah kalau ada, seterusnya para asatizah, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah SWT, limpah rahmatnya dapat kita sambung kuliah kita pada kali ini, dan kita banyak bersyukur Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati nikmat kesihatan, nikmat lapang masa, nikmat iman dan Islam hingga hari ini, alhamdulillah. Dan terus patuh pada SOP yang telah ditetapkan, jaga kesihatan kan? Dan terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan daripada musibah ni, insya-Allah. Walaupun kita lihat kes dia turun naik kan, hari ni dah naik sikit 6,000 kan? Sebab balik ke Merahala kot. Banyak kes, banyak balik ke Merahala kan. Lebih buat ke Merahala je, tempat lain pun semua kan. Sebab semua dah boleh rentas negeri kan. Jadi semua dah macam masa apa, lama terkurung, ramai keluar kan. Akhirnya kadang tak jaga apa SOP yang telah ditetapkan. Itu mungkin dapat musibah lah. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, malam ni juga berlakunya apa, gerhana bulan Penumbra gerhana bulan Penumbra, itu 19 November kan. So malam ni dah masuk 15 Rabiul Akhir. Maknanya biasa gerhana bulan ni berkaitan dengan bulan penuh kan, bulan penuh. Cuma kita di Perak ni mungkin kalau maklumat saya daripada bahagian falak tadi, kata memang Perak memang payah dapat lah, payah nak tengok. Sebab mungkin satu faktor kan, kita punya di Semenanjung ni banyak faktor awan kan, awan, kemudian dilindung oleh mungkin bayang-bayang benda kan, banyaklah kan faktor dia. Cuma sekarang ni dia kata yang paling terang di mana, di Sabah kan. Sebab sekarang ni kalau siapa buka apa, Al-Beruni Al-Falaki kan, Al-Falaki original Facebook Sabah, dia mesti Sabah boleh tengok kan, Penumbra tu, gerhana bulan separuh kan, separa. Cuma perlulah kita nak solat gerhana bulan kan, ataupun gerhana matahari? Kalau ikut Mufti Perak kan, almarhum, dia kata terbaiknya kalau nak solat gerhana juga, kepada kuat kita tengok kan, tengok gerhana tu berlaku dulu, lepas tu baru kita solat gerhana. Tapi kalau di tempat kita tu memang tak boleh nampak kan, tak nampak, maka tak perlulah kan untuk solat gerhana. Cuma kemungkinan besar tempat kita boleh nampak, cuma faktor cuaca tak boleh. Itu kan, kita tahu bila waktu dia kita boleh solat gerhana kan, sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Cuma gerhana bulan ni akan berkaitan dengan bulan penuh. Adapun gerhana matahari biasanya berlaku di awal bulan Islam kan. Maknanya 29, contohnya 29 Zulhijjah Rabiul Akhir nanti kan, nak masuk apa? Nak masuk Jamadil Awal kan. Mungkin akan berlaku apa? Gerhana matahari kan. Itu kaedah putaran kan, bulan kan, bumi sebagainya. Ya, itu sikitlah maklumat untuk berkaitan dengan gerhana bulan kan pada malam ni berlaku.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, macam mana saya sebut pada tuan-tuan pada perjumpaan bulan lepas, awal bulan 10 itu, maknanya kita dah laksanakan dah perpisahan tauliah Perak tahun ni dengan cara online, kan? Cuma jawapan tu dia pun hantar melalui online juga. Cuma kita punya juruterkuasa fatwa banyakkan orang lama, kan? Dia nak gunakan kaedah nak jawab dalam dalam kita panggil dalam laptop, kan? Payah. So dia nak juga cara lama lah, kan? Pasal kita print balik jawapan tu dan hantar kepada pengubah periksa atau pemeriksa. Dan doa Allah mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Kalau tak ada apa-apa, mungkin dalam bulan 12 kita akan buat ataupun bulan 1 kita akan panggil untuk ujian lisan pula, kan? Ujian lisan, kan? Guru-guru tauliah yang telah lulus periksa bertulis. Dan lulus ujian lisan, barulah kita akan buat majlis anugerah tauliah, kan, pada mereka yang berjaya, kan? Dan tauliah Perak ni antara tauliah yang dia kata sukar, susah, kan? Sebab apa? Kena ujian bertulis, kan? Kena ujian lisan. Macam di Selangor dia hanya ujian lisan je. Selangor ujian lisan je, kan? Dan cuma dia punya tauliah dia valid untuk 2 tahun ataupun 3 tahun di Selangor. Maknanya lepas tu kena renew balik. Dan kita pun dalam keadaan kaedah kita nak buat kaedah itu sebab apa? Untuk mudah kita trace, kan? Sama ada guru tauliah tu masih lagi aktif ke ataupun tak aktif ataupun sudah meninggal, kan? Isunya hari ni kita hampir ada 1000 lebih, kan, seluruh Perak guru bertauliah, tapi kita tak dapat kenal pasti manakah yang masih lagi aktif. Sebab setiap tahun ketika kita menghantar borang tuntutan Teguh Hati Tauliah, lebih kurang dalam tak sampai 600 orang, kan, yang hantar balik, kan, kertas permohonan Teguh Hati tu. Ya, baki lain gimana, kan? Sebab kadang kalau kita tahu sudah meninggal, contohnya kita hantar surat kepada keluarga dia, mungkin keluarga dia akan balas, kan, kata sudah meninggal, tapi kebanyakan tidak, kan? Kadang-kadang dah pindah sebagainya, kan? Dan doalah untuk kami uruskan perkara itu dengan baik, insya-Allah. Baik, malam ni kita akan sambung tafsiran kita daripada surah At-Taubah lagi. Masih di surah Taubah. Malam ni kita akan merujuk kepada surah Taubah ayat yang ke-25 sampai ke-27, insya-Allah, kalau siapa ada download Quran tu boleh tengok, dalam tu atau dalam tafsir At-Taubah ayat 25 hingga ayat 27, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Benarlah kata Allah Maha Agung. Baik. Ayat 25 dari segi maknanya Allah firman, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin di medan peperangan yang di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain. Allah sebutkan dalam kalimah apa? Kalimah Al-Hunain. Maknanya perang tu perang Hunain. Dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu ketika kamu menjadi
congkak. Ketika kamu menjadi congkak kerana banyak yang jumlahmu. Congkak dia maksudnya bahasa Indonesia congkak tu maksudnya kamu jadi apa? Kamu riak kamu rasa bangga lah kamu rasa macam sombong. Sebab ketika tu umat Islam ramai umat Islam ramai, dan bila mereka ramai, bolehlah mengalahkan kumpulan yang sikit ada sifat tu, sifat apa ni, bongkak tu. Okey, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dan bercerai-berai. Main dalam perang Hunain ni, peringkat awal tu umat Islam kalah tapi selepas tu mereka kena mereka istighfar, mereka bertaubat dan setelah panggil balik semua untuk berkumpul balik, dan akhirnya mereka Allah berikan kemenangan. Ayat 26, kemudian Allah memberi kemenangan, kemudian Allah memberi ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah telah menurunkan bala tentera yang kamu tiada melihatnya, iaitu apa? Malaikat dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikian pembalasan kepada orang-orang kafir. Ayat 27, sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya kalau pengajaran kita boleh ambil lah, bila kamu buat satu kesalahan, cepat-cepat kamu beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah tu Maha Pengampun, insyaAllah. Baik, kita tengok sikit apa yang tafsir yang saya petik daripada kitab Ibn Katsir ni, apa yang dibincangkan. Ibnu Jurais berkata daripada Mujahid, ini adalah ayat pertama yang turun dari surah Bara'ah. Allah menyebutkan kurnia dan kebaikannya yang diberikan kepada orang beriman ketika Allah memberikan pertolongan pada banyak peperangan yang mereka jalani bersama Rasulullah SAW. Semua kemenangan itu adalah berkat kehendak dan pertolongannya, pertolongan Allah, bukan kerana jumlah dan kekuatan mereka. Allah juga mengingatkan bahawa kemenangan kemenangan adalah daripadanya, baik manakala jumlah pasukan Islam sedikit ataupun banyak. Dalam suratul Baqarah sering kita baca ayat apa, kalimah Allah sebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min tulis fi'atin, bila tulis dalam tu dan jawab itu insya-Allah keluarlah. Okey, surah Al-Baqarah ayat 249. Al-Baqarah 249. Kalau tuan-tuan memang tengok, Allah kata apa? Ini kisah tentang peperangan antara Talut dengan Jalut, Talut dengan Jalut, dan akhirnya Nabi Daud telah wa qatala Daud Jalut, maknanya Nabi Daud telah membunuh Jalut. Banyak ada dua tentera, satu tentera Jalut, satu tentera Talut. Tentera Jalut ni tentera yang dia langgar perintah Allah. Talut satu tentera yang patuh pada perintah Allah. Cuma bila mereka lalu sebatang sungai, mereka diuji dengan sungai sebab dahaga Cuma Talut pesan pada tentera dia, bila kamu lalu sebatang sungai, jangan minum airnya kecuali seteguk je ambil seteguk minum. Tapi bila dah tengok sungai dengan mandi, dengan minum banyak, akhirnya yang minum banyak tu tak larat nak pergi perang. Maka yang pergi perang hanya sikit je bagi tentera Talut. Tapi sebab mereka beristighfar, bertaubat kepada Ta'ala, akhirnya Allah berikan kemenangan. Sebab tu Allah kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Maksudnya kam, kumpulan yang sedikit kumpulan yang sedikit, yang kecil, Allah akan beri kemenangan kepada mereka dengan izin Allah. Dengan syarat mereka itu patuh dan kalau mereka bersalah, mereka minta maaf, mereka bertaubat dan mereka meninggalkan dosa tu maka Allah ampunkan.
Okey, cuma kalau kita lihat dalam kisah perang Hunain itu balik, tentera Islam lebih ramai daripada tentera kafir, kan? Tapi mereka kalah, kan? Maknanya Allah nak gambarkan dalam peperangan Badar, kan? Peperangan Badar, tentera Islam berapa? 313, kan? Tentera Quraisy ketika itu lebih kurang ada 1000, kan? 1000. Tapi Allah beri kemenangan, kan? Walaupun kumpulan sedikit, tapi Allah beri kemenangan. Sebab apa? Yakin pada Allah SWT, kan? Sepenuhnya. Begitu juga dalam perang Uhud. Walaupun dalam perang Uhud tu peringkat awal tu umat Islam, tentera Islam goyah sikit, kan? Goyang sikit. Sebab apa? Tentera pemanah, kan? Turun, kan? Nak mengambil harta selingan, harta-harta yang ditinggalkan oleh orang Quraisy tu. Okey. Tapi akhirnya Allah beri kemenangan. Begitu dalam perang perang Khandaq, kan? Perang yang buat longkang besar tu, kan? Parit besar tu, menang. Ada banyak peperangan, sebab tu disebut ayat tadi, Allah berikan banyak kemenangan kepada orang Islam dalam peperangan yang telah mereka lalui. Baik, peperangan Hunain ni, tuan-tuan dan puan, bila berlaku? Siapa ingat? Bilakah berlaku peperangan Hunain ni? Selepas Fathul Mekah. Fathul Mekah tahun ke berapa? 8 Hijrah, kan? Tahun 6 Hijrah Rasulullah bermimpi dapat masuk ke Mekah, kan? Buat umrah. Maka Rasulullah pun gerakkan dalam bulan haji tu, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, kan? Zulkaidah tu Rasulullah pun bergerak dengan orang Islam hampir kurang dekat 2,000 orang, kan? Bawa binatang korban sekali untuk masuk ke Mekah, minta izin dengan orang Quraisy untuk pergi ke Mekah untuk buat umrah, kan? Dan sembelih korban lah. Tapi dia halang, tak dibenarkan. Berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah ialah antara perjanjian tu ialah berlaku gencatan senjata antara orang Quraisy dengan orang Islam, kan? Tak boleh berlaku dalam 10 tahun, tak boleh berlaku peperangan. Orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah, dia kena balik semula ke Mekah. Orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah tak boleh balik. Kan? Peringkat awal kita nampak macam berat sebelah, kan? Tapi ada hikmah dia, kan? Ada hikmah dia. Baik, kemudian umat Islam, tentera Islam dan Rasulullah, umat Islam dibenarkan untuk masuk ke Mekah pada tahun 4, maknanya tahun 7 Hijrah. 7 Hijrah. Dan selepas tu berlakulah sikit peperangan yang agak macam peperangan bukanlah dimulakan orang Islam, tapi dimulakan oleh orang Quraisy, kan? Beberapa kabilah Quraisy telah menyokong orang Quraisy untuk memerangi, kan, orang Islam, ataupun kabilah yang menyokong orang Islam. Maka kalau ikut perjanjian, mereka telah langgar perjanjian, kan? Akhirnya Rasulullah pun telah menggerakkan tentera Islam, kan? Kalau ikut dalam ni kita hampir 10 asalnya 4,000 orang, 10,000 orang, 10,000 orang. Okey. Dengan senjata untuk datang ke Mekah, kan? Pada tahun 8 Hijrah tu. Okey. Maka ketika cuma itulah sebenarnya orang-orang Mekah ni pun mereka kenal siapa dia Muhammad, kan? Mereka kenal siapa Nabi Muhammad. Mereka kenal siapa keluarga dia, kan? Keluarga dia keluarga yang baik. Datuknya Abdul Muttalib, pernah jadi pemerintah Quraisy. Okey. Pamannya, bapa saudaranya, siapa dia? Abu Talib, kan? Abu Lahab, kan? Semua orang hebat tu, kan? Ibnu Abbas, kan? Al-Abbas sebagainya, banyak. Semua hebat-hebat. So dia kenal siapa Muhammad. Dan Muhammad ni sejarahnya dia tak pernah nak menipu orang, kan? Malah dia sebagai Al-Amin. Sebab tu bila Rasulullah SAW dan sahabat masuk ke kota Mekah, berlaku tak pertumpahan darah? Tak berlaku, kan? Itu dia panggil Fathul Mekah, kan? Cuma Rasulullah maklumkan kepada orang-orang Quraisy, barang siapa yang berada dalam Kaabah, barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, barang siapa yang berada di dalam rumah mereka sendiri, mereka akan selamat. Mereka tidak akan diperangi. Cuma ada orang Quraisy yang akhirnya mereka tak puas hati, kan? Mereka berundur lari pergi ke mana? Pergi ke Taif,
ke Taif. Dan janji Allah Ta'ala benar kan, sebagaimana dalam surah apa, suratul Fath tu Allah kata apa, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan daripada Allah maka Allah berikan kemenangan kan, itu pembukaan kota Mekah kan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah, dalam agama Islam berbondong-bondong. Maksudnya bila Rasulullah masuk ke Mekah, ramai orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Okey. Jadi daripada 10 ribu tentera Islam daripada Madinah tu datang ke Mekah untuk menaluki Mekah, campur dengan 4,000 orang. Sekata 2,000, sekata 4,000 kan, campur lagi 4,000 orang Islam yang berada di Mekah kan. Lebih ke 14,000 lah kan. Sebab ada buku kata 12,000, ada kata 14,000 kan, ada khilaf situ. Dan akhirnya mereka telah bergerak pergi ke Hunain kan, untuk memerangi saki-baki lagi orang kafir yang tidak mahu menerima Islam kan. Hunain di mana? Hunain ni kalau ikutnya dikata ialah berada dekat dengan Taif kan. Maknanya daripada Mekah nak pergi ke Taif, di situ berlakunya Hunain ada Hunain. Okey. Dan peristiwa Hunain ni kata, peristiwa Hunain ketika mereka terlena dengan jumlah mereka yang banyak, akan tetapi jumlah yang banyak itu tidak manfaat bagi mereka. Mereka lari tunggang langgang kecuali sejumlah kecil orang-orang mukmin bersama Rasulullah SAW. Okey. Dan setelah itu Allah Ta'ala menurunkan bantuan dan pertolongannya kepada Rasulnya dan juga orang mukmin. Macam sebut tadi kan, bila orang-orang mukmin dia dah apa, orang Madinah ada lebih kurang 10,000 orang, orang Mekah lebih kurang ada 4,000 orang kan, dah 14,000. Sedangkan orang kafir berada di Taif tu tak ramai kan. Okey. Kalau sini tak sebut kan berapa ribu lah, berapa ribu orang. Okey. Jadi dia tak ramai, cuma perasaan congak ataupun perasaan bongkak kan, perasaan takabur tu ada kan, sombong tu ada. Maknanya kita ramai kan, kita boleh kalah kan dia orang tu kan, tak masalah. Sebab tu sifat-sifat yang macam tu kan kita kena buangkan daripada kita. Okey. Maknanya kita kena ada sifat yang rendah diri kan, sifat sentiasa bersyukur kan kepada Allah Ta'ala. Bila kita dapat rezeki kita bersyukur, bila kita timpa musibah kita kena bersabar kan. Itu sifat orang mukmin . Memang kalau ikut awal tadi kata, bila tentera Islam dilalu kat kawasan nak pergi Taif tu, mereka telah diserang di kawasan Hunain. Hunain ni antara kawasan yang ada dua gunung, maka mereka telah berada di kanan gunung tu, mereka telah serang hendap kan. Sebab tu dia kata tentera Islam ketika tu lari tunggang langgang kecuali sejumlah kecil orang mukmin bersama dengan Rasulullah SAW. Okey. Dan akhirnya bila mereka dah lari kan, kerana mereka dah sedar kesalahan mereka beristighfar, mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan akhirnya Allah berikan ketenangan kepada mereka kan. Allah berikan ketenangan. Okey. Kalau ikut dalam kisah ni, akhirnya Rasulullah SAW pun memanggil mereka balik berkumpul. Cuma mungkin sebab suasana dengan hingar-bingar kan, perang, so mereka tak dengar. Akhirnya Rasulullah telah menggunakan bapa saudara dia Al-Abbas radhiyallahu anhu yang memiliki suara yang lantang untuk memanggil dengan suara setingginya, wahai orang-orang yang ikut di bawah pohon, ia di pohon tempat peristiwa Bai'ah Ridwan, di mana pada bai'ah itu jumlah orang Muhajirin dan Ansar berjanji untuk tidak meninggalkan Rasulullah SAW. Al-Abbas juga memanggil dengan teriakan, wahai orang-orang yang ikut dalam peristiwa malam hari kan? Dan kadang-kadang ia memanggil dengan teriakan, wahai orang yang hafal surah Al-Baqarah. Maka kaum muslimin pun menyambut panggilan tersebut dan berhamburan kepada Rasulullah SAW, hingga jika ada yang tidak sabar menanti untanya, maka ia melepaskan untanya.
dan memakai baju perangnya, lalu berlari menuju Rasulullah SAW. Ketika sejumlah pasukan yang tadinya bercerai-berai itu telah terhimpun dan tegar dalam barisan dekat Rasulullah SAW, beliau menyuruh mereka bersungguh-sungguh. Lalu beliau mengambil segenggam pasir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila semua orang Islam dah berkumpul balik, dah bersatu dah, kan? Maka Rasulullah pun ambil segenggam pasir dan Rasulullah akan bacakan doa pada pasir tu. Apa doa dia? Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Okay. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah engkau janjikan. Kan? Sebab Rasulullah kan seorang rasul kan, seorang nabi kan, yang diberikan wahyu kan, yang maksum, maksudnya yang tidak pada melakukan dosa kan, sebagainya. Maka Rasulullah mendapat wahyu mengatakan bahawa memang Allah akan berikan kemenangan kan kepada orang Islam kan. Sebab tu dia baca doa tu, dia kata Allah, apa doa dia? Allah, ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah engkau janjikan. Maksudnya Allah telah janjikan kepada Rasulullah orang Islam akan menang di Hunain. Kemudian beliau melemparkan pasir tersebut ke arah pasukan musuh, dan tidak seorang pasukan musuh pun yang tidak terkena pasir itu di kedua mata dan mulutnya. Ialah sebab mujizat Nabi kan. Kalau kita ambil pasir campak kan, orang depan je kena kan. Tapi Rasulullah dia ambil dengan pasir, dia baca doa tu, dia campak, maka mungkin kan diterbangkan oleh angin kan. Tentera Allah yang bernama angin menerbangkan pasir itu hingga kena kepada mata orang kafir dan juga mulut mereka. Okey. Dan kaum muslimin dengan begitu leluasa membunuh dan menangkap mereka, sehingga ketika pasukan muslimin pulang, ada banyak pasukan musuh yang menjadi tawanan perang, dan mereka dalam keadaan tidak berdaya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu dia. Dan kalau ikut awal tadi pun dia kata Rasulullah SAW ketika perang Hunain ni, masa dia pergi perang Hunain tu, Rasulullah naik dia punya apa? Dia punya baral dia. Kan? Baral ni tahu baral. Baral ni kecukupan antara kuda dengan keldai. Kuda kahwin dengan keldai dapat baral. Kan? Baral, kalau keldai ni kan kecil kan, tinggal panjang tu. Kuda besar kan. Tapi dikahwinkan dapat baral. Baral ni maksudnya besar sikitlah daripada keldai tu. Kan, daripada himar tu. Maknanya Rasulullah dia masa pergi perang Hunain tu, dia naik seekor baral kan, yang diberikan nama sebagai Syahba nama dia kan. Memang kalau baca dalam Syama'il Rasulullah SAW, buku tentang apa ni, sifat-sifat peribadi Rasulullah dan juga barang-barang kan yang Rasulullah simpan tu, semua barang-barang Rasulullah, sama ada baju ke, cawan ke kan, binatang dia, sama ada kuda dia, baral dia, semua dia Rasulullah akan berikan nama kan. Dan baral ni dinamakan sebagai Syahba kan. Dia naik Syahba sampailah sampai ke mana, ke Hunain tu. Okey. Dan satu lagi lah, yang kita baca tadi, Allah turunkan ketenangan kepada umat Islam kan. Summa anzalallahu sakinatu ala rasulih. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, iaitu ketenangan dan keteguhan Rasulnya. Ialah sebab tentera Islam itu dah berkecamuk kan, dah tunggal langgang kan, tapi tetap Rasulullah dalam keadaan tenang kan, mendapat sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa 'alal mu'minin, dan kepada orang yang beriman, iaitu yang bersama Rasulullah SAW. Wa anzal junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak melihatnya, itu para malaikat. Sebab tu bila tentera kafir tadi melihat tentera Islam yang dah tunggal langgang tu, bila bersatu balik, mereka nampak seolah tentera Islam makin banyak kan? Macam seolah lebih daripada 10,000 tu lah kan? Sedangkan tentera Islam itu lebih kurang campur dengan 4,000 daripada Mekah, lebih kurang 14,000 daripada 12,000 kan. Tapi mereka lihat seolah macam berpuluh ribu lah kan, berpuluh ribu lah kan?
Sebab Allah turunkan tentera yang mereka tak nampak itu tentera malaikat. Dalam Sahih Muslim daripada Muhammad bin Rafi'i daripada Abdul Razak, kami diberitahu oleh Ma'mar bin daripada Haman, di mana ia berkata, inilah yang ceritakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada kami bahawa Rasulullah pernah bersabda, nusirtu birru'bi wa utitu jawami'al kalim. Aku diberi pertolongan dengan adanya rasa takut yang dirasakan oleh musuh, dan aku diberikan jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'ul kalim? Ucapan yang sedikit, yang singkat, yang mengandung faedah makna yang cukup banyak. Kan? Itu memang satu yang Allah Ta'ala berikan mujizat kepada Rasulullah SAW, kan? Maknanya Rasulullah SAW ni sebulan ataupun ada setengah orang kata apa ni, sebulan sebelum Rasulullah berjalan untuk pergi tempat nak perang tu, orang kafir dah rasa gerun dah, kan? Rasa gerun dah, kan? Yang kedua, Rasulullah ni berikan mukjizat ialah dia panggil jawami'ul kalam. Maknanya Rasulullah cakap sikit je tapi dia punya makna cukup besar, kan? Cukup hebat. Okey. Contoh macam ayat Quran lah, kan? Maksudnya Rasulullah baca sikit tapi di situ dapat difahami lebih jelas daripada orang lain, kan? Daripada sahabat yang lain. Okey. Kemudian diulang balik, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan menurunkan tentera yang tidak kamu lihat, serta menurunkan azab kepada orang kafir, dan itulah balasan bagi orang kafir, kan? Okey, maknanya isu yang kita nak gambarkan bahawa kemerdekaan dalam peperangan sama ada perang Badar, perang Uhud, kan, perang Khandaq, kan? Tentera Islam sedikit, kan, tapi Allah berikan mereka kemenangan sebab apa? Allah turunkan bantuan tentera daripada langit, kan? Dan kalau kita baca sejarah tentang peperangan antara Mujahidin Afghanistan dengan apa? Tentera Rusia, kan? Sama juga, kan? Kalau kita baca dalam kisah-kisah tu, memang tentera Rusia tengok tentera Mujahidin tu macam beribu, kan? Banyak, kan? Malahan diceritakan kadang kapal terbang yang hantar, kan, lepaskan bom tu pun bom tak meletup, kan? Malahan soal bom tu ada macam apa, disambut oleh, kan, satu, kan, yang jatuh tak elok jatuh balik. Maknanya Allah bagi, kan, bantuan daripada malaikat, kan, ataupun tentera berlangit, dengan syarat tentera Islam ketika itu memang betul-betul mengharap bantuan daripada Allah SWT, kan, yakin pada Allah Ta'ala. Maka kalau betul-betul kita yakin dan minta pada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah kan kabulkan, kan? Sebab tu sering lepas solat imam akan sebut apa? Ud'uni astajib lakum. Allah tu, kan, ud'uni astajib lakum. Allah kata, doalah, mintalah pada aku, maka aku akan kabulkan, aku akan sempurnakan apa yang kamu minta, kan? Sama juga macam dalam dalam surah Baqarah, dalam ayat yang berkaitan dengan ayat apa? Ayat dalam surah Ramadan tu, kan? Akhir ayat tu Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kan? Kalau ayat tentang apa ni, tentang puasa tu dalam juzuk yang kedua, kan? Juzuk yang kedua, saya tengok mana dia, laisal birra, okey, ayat yang ke 183 tentang puasa, dia 187, kan, 187. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Muhammad mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, fa inni qarib, sebenarnya Allah tu hampir, kan, aku ni hampir.
Allah kata sesungguhnya aku ni hampir kepada mereka. Dan Allah sebut ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Allah kata aku akan sempurnakan, aku akan kabulkan kan orang yang berdoa pada aku kan, berdoa minta pada aku. Tapi syarat dia apa Allah nak kabulkan, Allah nak sempurnakan doa kita tu? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya hendaklah kamu mematuhi perintah Allah, wal yu'minu bi, dan kamu hendaklah beriman kepada Allah tanpa mensyirikkan Allah. Kan? Maksudnya syarat dua ni Allah akan kabulkan doa kita. Kan? Allah akan kabulkan doa orang beriman. Kan? Macam tadi mereka macam bongkak kan, mereka sombong kan, mereka tu ramai. Kan? Seolah dengan ramai ni kita boleh kalahkan orang kafir kan. Dia lupa bahawa kemenangan kan ataupun kejayaan juga datang daripada kan janji Allah kan, janji daripada Allah Taala. Sebab tu Allah kata apa? Allah kata aku akan kabulkan apa yang kamu minta, tapi syaratnya falyastajibuli, hendaklah kamu mematuhi perintah Allah, perintah aku. Allah kata apa? Wal yu'minu bi, dan beriman pada aku. Beriman itu maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia menyembah Allah Taala tanpa menyekutukan Allah kan, tanpa mensyirikkan Allah, tanpa menyembah yang lain kan. Sebab tu peringkat awal Islam datang di bumi Mekah, mengajak orang Quraisy meninggalkan sembahan berhala kan, kepada menyembah Allah yang Maha Esa kan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah tu Esa kan, Allah tu tunggal. Allahu samad, Allah sebab minta hanya pada Allah, jangan minta pada lain kan. Jangan minta kepada patung, jangan minta kepada kuasa lain, jangan minta kepada apa dewa-dewa kan, macam lah kan. Jangan minta pada pokok lah, macam saya masa kecil pun begitu juga, sebab dah kan tu malam lalu kat bawah pokok kan, terbang lalu untuk nenek kan. Masa kecil kan, tapi bila dah besar tak betul kan, sebab kita minta kan, sedangkan minta pada Allah kan. Nak masuk hutan pun dulu kita minta agar apa, jangan ganggu apa, sebenarnya kita minta pada Allah kan, baca doa agar Allah jauhkan daripada musibah kan, binatang berbisa sebagainya kan. Okey, la'allahum yachudun, maknanya Allah akan memberikan mereka tu apa, petunjuk kan. Itu janji Allah Taala kan, maknanya kamu berdoa minta, insya-Allah Allah kan kabulkan. Okey, summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menerima taubat sisa-sisa orang Hawazin jika mereka masuk Islam. Kurang lebih daripada 20 hari setelah penaklukan kota Mekah, mereka mendatangi Nabi dalam keadaan menyerahkan diri. Selain itu mereka telah sampai di Ja'ranah, sebuah wilayah dekat kan Mekah. Rasulullah SAW memberikan dua pilihan kepada mereka, memilih harta atau tawanan. Maka mereka memilih tawanan. Ya, ketika itu berjumlah lebih kurang 6,000 orang daripada anak-anak dan kaum wanita. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan tawanan tersebut kepada mereka, sedangkan harta rampasan itu dibagi kepada para pengikut perang dan sejumlah orang-orang sulaqa untuk menyantuni mereka yang baru masuk Islam. Namanya akhirnya bila mereka telah kalah dalam peperangan kan, Rasulullah dah pergi perang balik ke Mekah, dan akhirnya puak-puak Hawazin, maksudnya puak-puak yang menentang Rasulullah SAW berkumpul di Taif tu banyak daripada puak-puak Hawazin, dan akhirnya mereka telah maksudnya menerima Islam. Maksudnya mereka telah menerima Islam dan mereka telah sendiri pada Rasulullah SAW juga orang-orang Islam. Okey, baik, satu lagi tuan-tuan yang saya nak kongsikan tuan-tuan ialah satu kisah yang mungkin tuan-tuan pernah dengar kan, ataupun pernah kalau siapa rajin, kalau tengok dalam YouTube, cuba buka ucapan Presiden Turki, siapa dia? Recep Tayyip Erdogan kan, ketika dalam dia bercakap depan di parlimen ataupun dalam dewan, wallahu alam, tapi disebut tentang satu kisah
bagaimana kisah yang berlaku ketika penaklukan tentera Mongol terhadap Iraq, kan, terhadap Baghdad. Okey, bila berlaku ni, tentera Mongol melanggar Baghdad ataupun menyerang Baghdad pada tanggal lebih kurang bulan November 1257 Masihi. Maknanya tahun kurun ke-12. Kita di Melaka dilanggar oleh Portugis bila? 1511 kan? Kurun ke-16 masuk Belanda kan? Kurun ke-17 masuk Inggeris kan? Inggeris. Kemudian Jepun. Lepas tu masuk balik Inggeris balik kan? Itu kan maksudnya lebih kurang 1511 kan, kita dilanggar oleh Melaka dilanggar oleh Portugis. Tapi Mongol mereka menyerang Baghdad 1257, kurun yang ke-12 lagi awal kan? Baik, kenapa mudah sangat tentera kita panggil tentera Islam ni dapat dikalahkan, sedangkan sejarah mengatakan tentera Islam ni hebat kan? Sebab selepas Rasulullah wafat, tentera negara Islam diperintah oleh 4 orang khalifah kan? Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Kemudian bila Ali jatuh, naik pula kerajaan Bani Umayyah. Kemudian naik pula Bani Abbasiyah kan? Abbasiyah dia memerintah panjang dan ketika tu Khalifah Abbasiyah yang terakhir namanya Khalifah Al-Mu'tasim, namanya Khalifah Al-Mu'tasim ketika tu kan. Dia akhirnya dia pemerintah terakhir dalam kalangan Bani Abbasiyah. Baik, kenapa mudah Mongol nak langgar dia? Sebab apa? Sebab mereka ni terlalu cintakan dunia dan takutkan mati. Maknanya sebagai jihad tu dah kurang kan? Sebab bila dah negara tu aman kan, kemudian sibuk pula merebut jawatan kan, sebagainya, akhirnya lalai terhadap jihad sebagainya, akhirnya mudah ditawar oleh Mongol. Dan kalau kita baca dalam sejarah Mongol menyerang Baghdad tu, kita rasa sedih kan, rasa takut kan, ataupun rasa kan. Baik, akhirnya Mongol dapat masuk ke Baghdad 13 Januari 1258, di mana minggu itu merupakan minggu yang sungguh tragis dan jerit tangis warga kota Baghdad. Penyiksaan, anak gadis diperkosa dan pembakaran terjadi di mana-mana. Bangsa Mongol menghancurkan masjid, perpustakaan, istana, hospital dan juga banyak bangunan bersejarah kan? Mongol ni tentera yang duduk dekat pada nomad kan, duduk kat gurun. Dia mana ada tamadun kan? Rasa nak bunuh kan, dia main langgar je. Perpustakaan kota Baghdad, saat itu Baghdad terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedoktoran, astronomi dan lainnya, dipunggah dan semuanya dilempar ke dalam sungai Tigris. Para saksi mengatakan warna air sungai Tigris berubah menjadi hitam akibat daripada dakwat buku yang dibuang oleh pihak Mongol kan? Sebab mereka tak ada, bagi mereka ni orang nomad kan, orang gurun, maknanya buku tak ada apa lah, bukan boleh baca pun. Tu buku-buku yang ada di pustakaan di kota Baghdad tu, buku-buku ilmu tu kan, diorang ambil campak dalam sungai, buat jambatan. Kesannya ialah air sungai jadi hitam sebabkan dakwat tu. Sebab tu setengah ulama kata banyak ilmu umat Islam hilang kan ketika itu kan, hilang sebabkan buku-buku tu lah dihancurkan, dimusnahkan. Cuma akhirnya tentera Mu'tasim pun telah ditawan dan bila telah dibunuh kan. Tapi kalau sejarah Al-Mu'tasim dibunuh bukan dengan cara disembelih. Khalifah Al-Mu'tasim digulung dalam kapet, dipijak oleh kuda, akhirnya mati kan. Ada anak-anak kogoi semua dibunuh, kecuali puteri-puteri dia telah ditangkap dan dibawa pergi ke Parsi untuk jadi pelayan lah kan, sejarah dia. Tapi yang hebatnya lah bila dah semua dah kan habis, Hulagu Khan ni, Mongol ni, dia cabar
Mana lagi orang di Baghdad yang hebat kan? Mana dia ulama, mana orang yang besar, mana orang yang hebat-hebat ni, jumpa dia. Seorang pun tak berani. Tapi akhirnya ada seorang pemuda namanya Kadihan. Namanya Kadihan. Dia ni seorang guru sekolah, guru madrasah. Kalau ikut dia kata sangat muda, bahkan belum berjanggut. Beliau berani bertemu dengan hulagu dan sangat menarik dialog dia. Apa dia? Cuma Kadihan ni ketika dia bertemu dengan hulagu, dia bawa 3 ekor binatang. Apa dia? Dia bawa seekor unta, dia bawa seekor kambing dan juga seekor ayam jantan. Okey. Bila sampai kat markas hulagu langsung menatap pemuda itu dari hujung kaki hingga hujung rambut dan berkata pada pemuda itu, selama ini apakah mereka hanya menemukan orang yang sepertimu untuk menghadap aku? Hulagu bertanya pada pemuda itu. Maka Kadihan pun menjawab, jika kamu ingin bertemu dengan orang yang besar, di luar ada seekor unta, kan? Jika kamu ingin bertemu dengan orang yang berjanggut, janggut itu maksudnya ulama kan, orang besar, ulama lah, di luar ada seekor kambing. Kalau kamu ingin bertemu orang yang suara lantang kan, dekat luar ada seekor ayam jantan, kan, suara yang nyaring. Engkau bisa panggil sesuka hatimu. Setelah hulagu faham bahawa yang di hadapannya bukanlah sebarangan orang, maka dia pun berkata kepada pemuda itu, maknanya dia tahu pemuda ni bukan kan sebarangan orang kan, mesti hebatnya kan. Maka hulagu pun tanya pada Kadihan, beritahu pada aku, apakah sebab yang mampu mendatangkan aku ke sini? Hulagu tanya pada Kadihan, cuba beritahu aku, kenapa orang-orang Mongol senang untuk melanggar Baghdad? Maka Kadihan pun menjawab, disebabkan amal-amal kami. Disebabkan amal-amal kami. Disebabkan amal-amal kami, engkau boleh datang ke Baghdad dengan mudah. Kenapa? Dia kata, kami tidak menghiraukan, kami lupa, kami lalai dari nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kami. Kami jatuh dalam jurang kesenangan dan berpoya-poya. Kami sibuk mengejar jabatan, mengejar pangkat, mengejar kekayaan dunia. Maka Allah mendatangkan kalian untuk mengambil nikmat-nikmat kami kembali. Sebab apa? Sebab tentera Islam masa tu dah lama kan dapat menawan kan, buka kalahkan Parsi, kalahkan Rom kan, buka Baghdad dan sebagainya, jadi pusat ilmu. Tapi akhirnya mereka lalai kan, makin lalai. Okey. Ialah kalau kita tengok sejarah Sayyidina Omar, bila tentera Rom nak datang jumpa dia, bukan Rom, tentera Parsi datang jumpa dia, Omar masa tu tidur kat bawah pokok tamar kan, bangkit berbirat dengan pelepah tamar kan. Mana istana kamu? Inilah istana aku, bawah pokok je kan. Tapi bila naik khalifah akhir tu, mereka ada istana kan, mereka ada pengawal hebat besar kan. Malah sebab tu hingga peringkat mereka lupa, lalai nikmat-nikmat Allah. Mereka jatuh dalam jurang kesenangan kan, berpoya-poya, mengejar pangkat, mengejar kekayaan dunia kan. Sebab tu mereka boleh kalahkan. Lalu hulagu pun tanya pada pemuda tu, kalau begitu siapa pula yang boleh mengusir aku daripada sini kan? Maka Kadihan jawab, amal-amal kami juga. Jika kami mensyukuri segala nikmat Allah yang berikan kepada kami tidak berhenti bertikai dengan satu sama lain, maka saat itulah kau tidak akan bisa bertahan di tanah ini. Maksudnya kalau ketika itu semua umat Islam bersatu balik kan, bertaubat kembali pada Allah Ta'ala, pasti boleh mengalahkan tentera Mongol balik. Baik, kisah yang penuh pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Terkadang berkuasanya para pemimpin durjana bukan sebab kekuatan mereka, namun faktor utamanya adalah lemahnya umat Islam dalam menggalang persatuan dan kuatnya egoisma dan kepentingan peribadi atau kelompok melebihi kepentingan umat dan agama. Wallahu a'lam.